Melapi kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pemuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita hari ini dalam webinar yang bertajuk Orang Muda versus Orang Tua atau lebih dikenali sebagai Generation Gaps. Sebelum memulakan webinar kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan panel hebat kita untuk membincangkan isu ini dengan lebih mendalam. Panel yang pertama ialah Saudari Marin Joseph, panel yang kedua ialah Saudari Cornelia Jonas, panel yang ketiga ialah Saudari Dipa, dan panel yang terakhir ialah Saudari Nur Afika. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Saudari Marin Joseph untuk membentangkan buah fikiran beliau. Silakan Saudari Marin. Baiklah, terima kasih pada saudari moderator majlis kita pada hari ini. Terlebih dahulu, saya Marlin Joseph ingin mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada ahli-ahli panel yang lain dan juga kepada moderator majlis kita pada hari ini. Baiklah, saudari sekalian, saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan faktor yang mengakibatkan berlakunya jurang generasi di antara golongan muda dan golongan tua pada masa kini. Saudari sekalian, apabila kita bercakap berkenaan dengan generasi, apa yang boleh kita fahami? Sudah tentunya kita akan berfikir berkaitan dengan sekumpulan orang. Generasi merujuk kepada sekumpulan orang yang mempunyai sedikit atau hampir memiliki persamaan daripada perwatakan mereka, minat, bentuk bahasa yang digunakan, dan mengalami peristiwa-peristiwa dalam dimensi sosial yang hampir sama dalam dekat waktu mereka dilahirkan. Setiap generasi ini kita boleh lihat mempunyai keunikannya yang tersendiri. Setiap generasi mempunyai nilai yang tersendiri, kepercayaan yang berbeza, gaya pemikiran yang berbeza, kemahiran yang berbeza, dan juga personality yang berbagai. Buah-buah pemikiran mereka ini, kemahiran, idea, serta pandangan yang pelbagai daripada generasi-generasi ini akan dapat menyumbang kepada kemajuan negara kita Malaysia sendiri. Namun saudari sekalian, globalisasi yang berlaku pada masa kini mewujudkan jurang antara generasi yang dilihat semakin bertambah dan semakin menonjol dari hari ke hari seiring dengan kemajuan yang kita alami pada masa kini. Jurang generasi boleh dipahami dan didefinisikan sebagai perbezaan antara pilihan peribadi, pendapat, dan juga persepsi dalam kalangan generasi yang berbeza sehingga boleh menyebabkan konflik dan juga jurang antara generasi-generasi ini. Jadi kata kunci dia di sini adalah di mana terdapat perbezaan di antara generasi yang sehingga menimbulkan konflik, itulah penyebab mengapa jurang generasi ini semakin menonjol. Saudari sekalian, bagi mengenal pasti punca ataupun kesan berlakunya jurang generasi dalam kalangan golongan muda dengan golongan tua, kita boleh melihat kepada 3 perspektif yang berbeza. Yaitu, kita boleh melihat dari perspektif pendidikan, ekonomi, dan juga dari perspektif sosial. Dari perspektif pendidikan, jurang generasi di antara golongan muda dengan golongan tua adalah disebabkan oleh tahap pendidikan. Golongan muda dikaitkan dengan remaja, manakala golongan muda kita boleh kaitkan dengan golongan ibu bapa maupun golongan yang telah berusia, yaitu nenek atau datuk kita sendiri. Tahap pendidikan yang berbeza antara dua golongan generasi ini akan menyebabkan wujudnya 2 pandangan yang berbeza. Generasi muda seperti generasi Z kebanyakannya memperoleh peluang dalam meningkatkan ilmu pengetahuan mereka, yaitu melalui pendidikan yang diterima bermula daripada peringkat yang terendah dari sekolah rendah sehinggalah ke peringkat yang tertinggi seperti kita, yaitu sehingga ke peringkat universiti. Kebanyakan generasi tua pula berbeza. Mereka tidak memperoleh peluang pendidikan dan boleh dilihat pada waktu ini kebanyakan generasi tua langsung tidak memperoleh peluang dalam mendapatkan pendidikan. Kedua-dua golongan ini membesar dalam 2 situasi yang berbeza.
golongan muda dilihat lebih terdedah dengan perkembangan teknologi maklumat sejak mereka kecil lagi, dan hal ini menjadikan mereka lebih mudah untuk mendapatkan berbagai maklumat berguna untuk pendidikan mereka. Pendidikan dapat mengubah cara berfikir golongan muda ke arah pemikiran yang lebih kreatif, berpandangan jauh, dan juga lebih berinovatif. Hal yang berlaku pada golongan tua pula berbeza. Golongan tua dilihat kurang mendapat peluang pendidikan dan terdapat juga golongan tua yang langsung tidak mendapat pendidikan. Mereka juga pada waktu itu belum terdedah kepada teknologi maklumat sewaktu kelahiran mereka. Perkara ini menyebabkan cara berfikir mereka masih belum berkembang dan belum mampu mengutarakan berbagai ide yang kreatif, berinovatif, dan juga lebih berpandangan jauh. Hal inilah yang mewujudkan jurang di antara dua generasi ini, sehingga menyebabkan salah paham dan ketidakpuashatian antara mereka. Golongan muda ini dilihat sukar untuk menerima ide dan pandangan golongan tua yang dianggap masih kolot dan ketinggalan zaman. Manakala golongan tua menganggap golongan muda ini tidak menghormati pandangan mereka yang dikatakan mempunyai pengalaman hidup yang lebih lama berbanding golongan muda. Andaian bahwa tempo hidup yang lama menjadikan pandangan serta ide mereka lebih bernas berbanding golongan muda, inilah yang mengakibatkan berlakunya jurang generasi di antara golongan tua dan juga golongan muda. Saudari sekalian, faktor lain yang turut boleh dilihat menyumbang kepada berlakunya jurang generasi di antara golongan muda dan golongan tua adalah juga disebabkan oleh perbezaan pandangan dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi ini, saudari sekalian, kita boleh lihat generasi dahulu melihat bahwa ekonomi seperti ekonomi sara diri atau juga kita boleh panggil sebagai ekonomi tradisional sudah cukup memadai dalam meneruskan kelangsungan hidup mereka. Ekonomi sara diri melibatkan aktiviti-aktiviti ekonomi yang mampu memberikan hasil pengeluaran yang secara kecil-kecilan sahaja dan diusahakan hanya untuk kegunaan sendiri maupun hanya untuk kegunaan keluarga sahaja. Aktiviti-aktiviti ini adalah seperti aktiviti pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Perkara ini mengakibatkan kehidupan mereka kurang berkembang. Taraf hidup mereka juga dilihat sukar untuk ditingkatkan kerana ekonomi yang diusahakan hanya mampu untuk menyara kehidupan seharian dalam keluarga sahaja dan bukan untuk perkembangan. Dikembangkan menjadi sehingga taraf hidup boleh berkembang dengan lebih maju. Golongan muda pada masa kini berpendapat bahawa dalam meneruskan kehidupan, terutama dalam kehidupan dunia kita pada waktu ini, yang kita sendiri lihat semakin mencabar kesan daripada globalisasi, sumber ekonomi dan pendapatan haruslah berada pada tahap tinggi dan mencukupi. Golongan muda ini dilihat lebih berdaya saing dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Generasi kini lebih memilih untuk melibatkan diri dan menceburkan diri dalam aktiviti-aktiviti ekonomi yang bersifat mencabar dan mampu berkembang ke arah yang lebih baik. Seperti yang kita boleh lihat, mereka melibatkan diri dalam sebagai usahawan, petani moden dan sebagainya. Hal inilah yang menyumbang kepada wujudnya jurang generasi di antara golongan muda dengan golongan tua. Dan faktor yang ketiga kita boleh lihat adalah dari perspektif sosial. Dari perspektif sosial, jurang generasi semakin membesar apabila tidak terdapatnya persefahaman antara golongan muda dengan golongan tua berkaitan dengan pengamalan gaya hidup. Generasi tua dilihat amat mementingkan tradisi-tradisi lama berbanding dengan generasi muda yang lebih menyukai gaya amalan hidup yang lebih moden dan tidak terikat lagi kepada tidak terikat lagi kepada tradisi-tradisi lama dahulu. Penerimaan gaya hidup baru sangat susah bagi generasi tua. Sikap mereka yang kita boleh lihat sendiri yang sukar untuk menerima perubahan dan tidak mau menerima perubahan serta pemikiran mereka yang masih ke arah tradisional menyebabkan timbulnya pemikiran negatif terhadap segala perubahan yang berlaku di sekeliling mereka pada waktu ini. Mereka, golongan tua ini akan sentiasa berpikiran negatif
bahwa budaya baru yang diamalkan oleh generasi muda akan memisahkan dan menghapuskan budaya ataupun tradisi lama yang penuh dengan nilai-nilai murni. Hal yang berbeza pula berlaku bagi golongan muda. Golongan muda menganggap bahawa perubahan merupakan sesuatu yang baik dalam perkembangan sesebuah masyarakat. Budaya baru merupakan sesuatu yang baik dan tidak salah diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Mereka turut menganggap bahawa golongan tua ini masih kolot dan ketinggalan zaman apabila terus mengamalkan tradisi-tradisi lama. Sebagai contoh, dalam amalan bergotong royong seperti gotong royong waktu perkawinan atau membersihkan rumah-rumah ibadat seperti masjid ataupun gereja atau rumah ibadat lain. Kita boleh lihat sendiri bahawa ini merupakan sesuatu yang tidak lagi penting bagi golongan muda dengan anggapan bahawa sesuatu perkara tersebut boleh diselesaikan dengan mudah dengan hanya mengupah orang lain untuk menyelesaikan tugasan tersebut dalam gotong royong tersebut. Mereka lebih memilih untuk mengupah orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Golongan tua pula tidak dapat menerima pandangan golongan muda dalam hal ini kerana bagi mereka hubungan silaturahim tidak dapat dibentuk hanya melalui tindakan mengubah orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Golongan muda ni pemikiran mereka yang menganggap bahawa amalan mengupah orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah, menjimatkan masa dan juga memudahkan kerja, sukar untuk diterima bagi golongan tua. Ini mengakibatkan jurang generasi di antara mereka semakin membesar dan semakin menonjol. Seperti yang kita boleh lihat dalam situasi kita pada masa kini, di mana generasi tua dan generasi muda kelihatan sukar menerima pandangan orang lain dan di sanalah timbulnya perselisihan paham dan juga konflik di antara golongan muda dan golongan tua. Oke, itu saja daripada saya berkenaan dengan faktor-faktor yang kita boleh lihat mewujudkan jurang generasi di antara golongan tua dengan golongan muda. Saya serahkan kembali kepada moderator majlis kita. Terima kasih. Terima kasih Saudari Marlin di atas isi hujah anda yang lengkap sekali. Saya amat bersetuju dengan isi hujah yang Saudari telah kemukakan, terutama berkaitan dengan pemikiran yang berbeza telah menyebabkan jurang yang besar di antara golongan muda dan golongan tua. Hal ini amat nyata ya saudari sekalian dalam kehidupan kita seharian apabila budaya baru pada masa ini sukar diterima oleh golongan tua. Saya ambil contoh apabila belajar secara online ni ramai golongan tua yang berpendapat bahawa pembelajaran ini tidak akan berkesan. Okey, untuk mengupas isu ini dengan lebih lanjut, saya mempersilakan Saudari Cornelia Jonas untuk menyatakan pendapat beliau. Silakan Saudari Cornelia. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Cik Venetia. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada panel-panel. So, saya akan menerangkan lebih lagi punca-punca kenapa berlakunya jurang generasi ini, generation gap. Tapi sebelum tu saya nak ketengahkan pendapat saya mengenai generation gap antara tua versus muda ni. So bagi saya, golongan generasi tua ni bermula daripada kategori generasi the baby boom generation, di mana golongan ni dilahirkan selepas Perang Dunia Kedua, iaitu di antara tahun 1946 hingga 1964. So, baby boomers dikatakan mempunyai asas kepercayaan bahawa kejayaan adalah berasaskan kesungguhan. So, saya ambil dalam konteks melakukan kerja. So, golongan ni mereka terkenal dengan sikap patuh melakukan kerja terbaik dalam satu organisasi. Kumpulan ni juga dia dipengaruhi oleh amalan pengurusan daripada generasi sebelum ni. So generasi sebelum ni mungkin lebih kepada pemerintahan yang teratur lah kan.
So seterusnya generasi X, di mana golongan ini dilahirkan antara tahun 1940, tahun 1965 hingga 1976. Secara umumnya golongan ini dikatakan cenderung di mana kategori generasi ini inginkan kebebasan dalam mengikut cara mereka itu sendirilah. So seterusnya adalah generasi Y, di mana generasi ini dilahirkan dalam pertengahan 1970 hingga 2000, juga dikenali sebagai generasi milenial. So ciri-ciri generasi ini dia berbeza mengikut keadaan sosial. Maksudnya dia mengikut peredaran masa lah kan, dan ekonomi setempat. So walau bagaimanapun generasi ini dia mempunyai kebolehan dalam mempelajari sesuatu perkara yang baru dengan lebih cepat berbanding generasi sebelum ni. So generasi seterusnya adalah generasi Z, di mana golongan ini dilahirkan awal tahun 1990-an, juga dikenali sebagai generasi internet. So pada saya generasi ini adalah golongan muda, okay, yang boleh dikatakan golongan muda sebab generasi ini dia banyak berkait dengan kemahiran dalam penggunaan komunikasi dan teknologi seperti gadget-gadget lah. Contohnya World Wide Web, message segera, message text, permainan MP4, MP3, telefon bimbit dan sebagainya. So bagi saya itu sedikit sebanyak penjelasan saya mengenai generasi tua versus muda tu. So saya teruskan dengan punca. So punca yang bagi saya punca yang menyebabkan jurang generasi tua versus muda ni disebabkan persepsi perhubungan yang berbeza. Sebagai contoh ibu bapa generasi tua kan, dan anak-anak generasi muda dapat menilai hubungan mereka antara satu sama lain secara berbeza. So saya ambil dalam konteks keluarga lah. So saya bagi contoh melalui beberapa kajian, kita mungkin dapat menjelaskan sebab-sebab di sebalik ni. So satu kajian dilakukan untuk mengkaji dan membandingkan persepsi solidariti antara generasi orang dewasa ataupun ibu bapa yang lebih tua dari tinjauan kajian sebelum ni lah. So kajian ini menunjukkan bahawa terdapat tahap perselisihan yang tinggi mengenai bagaimana ibu bapa dan anak-anak melihat hubungan mereka. Contohnya ibu bapa menyatakan kualiti hubungan mereka lebih baik dengan anak-anak, sedangkan anak-anak menyatakan hubungan dan pertukaran tu baik tetapi tidak kepada kualiti hubungan positif tu. Seperti yang dinyatakan oleh ibu bapa diorang lah. So pemboleh ubah yang dapat mempengaruhi kesesuaian antara dua generasi adalah umur, status perkahwinan, jantina dan sebagainya. Seperti yang diketahui, hubungan kekeluargaan antara ibu bapa dan anak ni adalah hubungan yang paling penting dan merupakan penyumbang utama kesejahteraan emosi dari segi psikologi kedua-dua generasi ni. Berkaitan dengan bantuan yang berbeza antara kedua generasi ini, satu kajian dia mencadangkan bahawa walaupun terdapat persetujuan mengenai aspek tertentu antara generasi yang berbeza, tetapi ibu bapa melihat hubungan mereka dengan anak-anak mereka lebih positif. Contohnya kajian terbaru mengenai aspek social structure hubungan antara generasi di kemudian hari menunjukkan bahawa masyarakat dan individu dalam mereka berpengaruh terhadap hubungan ibu bapa dan anak-anak pada masa akan datang. Oleh itu, hubungan ibu bapa dan anak pada masa dewasa dilihat sebagai percanggahan yang tidak dapat diselesaikan di peringkat sosial, seperti dalam norma-norma yang kita hadapi sekarang ni, norma baru disebabkan masalah yang dihadapi. So untuk mengatasi masalah ini seharusnya
para penyelidik dia seharusnya menangani dinamika kualiti hubungan tu antara generasi dengan menyedari bahawa pelbagai perspektif penting supaya masalah dapat difahami dengan cara yang lebih baik, supaya kemungkinan masalah macam ni dapat dijumpai. Okey, baiklah. Seterusnya, punca yang seterusnya adalah kesan pelbagai budaya. Dapat diperhatikan bahawa nilai budaya memang mempengaruhi jurang generasi kerana dianggap sebagai konstruk sosial dan budaya seperti yang diperhatikan dalam tinjauan dan juga diperhatikan bahawa jurang generasi adalah fenomena yang diterima oleh contoh kepada orang Amerika tetapi masih membimbangkan ibu bapa di negara-negara Asia. Secara tradisinya, orang Asia dia lebih cenderung tinggal bersama keluarga walaupun dah berumah tangga dan sebagainya kan. So dari segi ni keluarga Asia dia lebih bersifat hierarki. So banyak generasi hidup bersama, tak kira umur jantina, status semua tu. So penentu utama dalam ni adalah tingkah laku dan peranan hubungan tu sendiri. Secara amnya, kepentingan pematuhan yang tinggi dapat dilihat. Saling kebergantungan identiti diri tu terhalang sebab di mana mereka bersikap lebih konservatif dan kesejahteraan dan integriti itu diberi kepentingan berbanding kepribadian mereka sendirilah. Sedangkan budaya barat dia menyokong identiti diri dan sistem keluarga nuklear di kelas menengah. So oleh kerana globalisasi dan akses ke budaya yang berbeza, keluarga barat jauh lebih santai berbanding keluarga Asia lah. Sebab ini menimbulkan perbezaan pendapat antara remaja dan ibu bapa mereka yang konservatif dan menambah yang sudah ada jurang generasi dan menyebabkan konflik lah. So punca yang seterusnya adalah kurang komunikasi. Baiklah, berdasarkan tinjauan sebelum ni disimpulkan bahawa kekurangan komunikasi adalah salah satu sebab utama jurang generasi ni. Sebab di mana ibu bapa rasa tertekan untuk mencapai keseimbangan antara kerja dan keluarga. Walaupun mereka melakukannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak, tapi mereka lupa bahawa menghabiskan masa dengan anak-anak mereka. Sebilangan besar mereka ni dikeluarkan pada beban kerja yang berat dan tekanan di tempat kerja. Sebaliknya anak-anak tidak dapat berkongsi masalah mereka, apa yang diorang hadapi, school life diorang kan, sehari-hari diorang macam mana. So secara keseluruhannya hal ni menyebabkan ibu bapa mereka membuat pengorbanan besar untuk mencari nafkah bagi mereka lah. So sampaikan anak-anak ni diabaikan pada masa yang sama. Sekaligus menyebabkan halangan komunikasi dalam keluarga dan menambah lebih pertalian jurang itulah. So itu menyebabkan jurang generasi itu lebih ketara antara ibu bapa dan anak-anak. So itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saudara panel kedua, menarik sekali isi yang telah dihujahkan oleh panel kedua kita ya. Saya bersetuju dengan pandangan saudari yang menyatakan bahawa kurang komunikasi menjadi punca generation gap pada masa sekarang. Keadaan ini pada masa yang sama menyebabkan golongan tua sukar untuk menyesuaikan diri dengan golongan muda kerana pemikiran dan pandangan yang amat berbeza. Kompang bergema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Punca isu telah nyata di masa langkah isu dibicara. Bagi melepas langkah untuk menangani isu generation gap, saya menjemput
Saudari Nur Afiqah untuk menyampaikan hujah beliau. Silakan saudari. Okay, terima kasih kepada saudari Vanessa selaku moderator kita pada hari ini. Seterusnya saya Afiqah akan membentangkan langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah jurang antara generasi ini. Okay. Seperti yang diketahui, golongan belia dalam masyarakat masa kini kebanyakannya bersifat berpendidikan tinggi, menetap di kawasan bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dan sebagainya, mengutamakan kerjaya atau bisnes sebagai sumber pendapatan utama, semangat berdaya saing yang tinggi serta sangat berkemahiran dalam mengendalikan peralatan teknologi yang serba canggih. Manakala fakta di mana generasi orang tua kini yang sudah bergelar pesara dan pengetahuan lama serta kemahiran yang dimiliki mereka dianggap tidak diperlukan lagi oleh orang muda kini yang jelas giat berlumba menguasai pengetahuan dan kemahiran baru. Oleh itu, beberapa cara telah dikaji sebagai inisiatif yang boleh dilaksanakan untuk merapatkan masalah jurang antara generasi ini. Salah satu inisiatif yang paling mudah dilakukan adalah dengan melibatkan aspek kekeluargaan dan komuniti, iaitu menganjurkan sebarang aktiviti tanpa penggunaan gadget sama sekali. Aktiviti sebegini boleh dilakukan sama ada dalam kalangan keluarga sahaja dan juga boleh dilakukan dalam skala besar. Dalam institusi kekeluargaan, aktiviti seperti ini sangat mudah dilakukan kerana ia hanya memerlukan sebarang aktiviti atau permainan seperti permainan tradisional atau permainan seperti monopoli dan catur. Malah, ia juga boleh mewujudkan interaksi antara orang muda dan orang tua dengan begitu berkesan di samping melupakan sebentar aktiviti harian itu melayari media sosial yang menjadi makanan utama generasi muda masa kini. Melalui aktiviti sebegini, terbukti dapat menonjolkan perkara yang digemari dan sebaliknya oleh setiap ahli keluarga, tidak kira tua atau muda. Selain peringkat kekeluargaan, iaitu dalam skala besar, aktiviti tanpa penggunaan gadget ini juga dikenali dengan beberapa nama dan salah satunya adalah Hari Sukan Tanpa Gadget. Iaitu aktiviti yang melibatkan sukan tradisional atau apa-apa sebarang aktiviti yang tidak dibenarkan menggunakan gadget seharian. Meskipun hanya sehari, namun jelas kelihatan aktiviti seperti ini telah mempertemukan orang tua dan orang muda yang jarang bersua muka dalam aktiviti yang sudah tentunya memerlukan kerjasama. Seperti yang kita boleh tengok berskala besar iaitu di universiti. Ya, kesimpulannya, aktiviti seperti ini tidak hanya terhad kepada keluarga sahaja, namun ia boleh dianjurkan dalam komuniti kawasan kejiranan, sekolah, universiti dan komuniti tempat kerja. Dalam erti kata lain, aktiviti berskala besar yang boleh dilakukan di universiti melibatkan generasi tua dan generasi muda, iaitu seperti pensyarah, staf-staf pejabat, pelajar dan juga lain-lain. Okay. Antara inisiatif yang lain yang boleh dilaksanakan dalam usaha merapatkan jurang antara generasi ini adalah dengan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai isu yang berkait rapat dengan golongan orang tua seperti isu penuaan dan kepentingan perpaduan antara generasi. Langkah ini boleh dilaksanakan dengan mengadakan aktiviti yang berunsurkan interaksi antara dua generasi tersebut seperti contoh seminar, konferensi, penerbitan filem, pameran, pertandingan, kerja-kerja sukarelawan, majlis perayaan dan seumpamanya. Secara tidak langsung, aktiviti-aktiviti sebegini dapat mempertemukan orang tua dan orang muda dengan mewujudkan komunikasi dua hala antara mereka. Di samping itu, tidak dinafikan juga golongan ibu bapa kini perlu mengambil inisiatif dengan memahami ciri-ciri anak dan personaliti mereka. Yang membesar di persekitaran kemudahan digital serta mengkaji aspek yang menjadi pendorong utama bagi anak-anak. Ibu bapa juga disarankan untuk melakukan pendekatan baharu dalam berkomunikasi serta mendidik yang mana perlu selaras dengan perubahan zaman.
Hal ini kerana generasi muda kini tidak lagi memberi respon yang positif apabila ibu bapa menggunakan pendekatan yang tegas, kerana mereka akan lebih bersifat terbuka. Apabila ibu bapa menggunakan kaedah komunikasi, dua hala yang rasional tanpa sebarang adegan tengkingan ataupun morotan. Serta mereka ini membesar dalam persekitaran yang mana masyarakat semakin menuntut persamaan dan keadilan. Di mana masyarakat kini memandang tindakan disiplin itu seperti merotan dan tengkingan itu adalah sebagai berbentuk penderaan. Padahal ibu bapa menggunakan kaedah tersebut hanya untuk tujuan mendidik. Serta serta tindakan merotan dan mendisiplinkan dengan cara kasar ini dianggap sudah lagi tidak relevan pada masa kini. Maka itu, memahami ciri-ciri dan personaliti generasi muda kini dengan cara berkomunikasi yang betul dan diterapkan nilai-nilai murni mampu menangani masalah jurang antara generasi ini. Malah, proses mendidik mereka juga akan menjadi lebih mudah dan berkesan. Dalam erti kata lain, langkah-langkah mengatasi jurang antara generasi ini perlu bermula daripada tindakan ibu bapa, kerana ibu bapa lah yang mampu mencorak dan membentuk kepribadian golongan orang muda masa kini pada peringkat awal. Sekian. Itu sahaja daripada saya. Kita kembali kepada saudari moderator. Terima kasih panel ketiga kita, Saudari Nur Afiqah. Saya bersetuju dengan pandangan saudari iaitu berkaitan dengan tugas mendidik ibu bapa di mana ia haruslah selaras dengan peredaran masa ya saudari. Hal ini demikian kerana anak-anak lagi dididik dengan cara-cara yang lama kerana peredaran masa sekarang. Sekiranya ibu bapa memiliki iPhone 12, takkanlah ibu bapa nak mendidik anak-anak dengan kaedah-kaedah tradisional ya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Saudari Dipa untuk merumuskan webinar kita pada hari ini. Silakan Saudari Dipa. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Cik Venetia yang dikasihi. Selamat sejahtera kepada panel-panel sekalian. Okey, saya Dipa Rediana Perempuan Permal ingin meneruskan pembentangan kita pada hari ini iaitu bertemakan jurang generasi antara orang muda dan orang tua. So, saya ingin mengimbas kembali apa yang Saudari Cornelia telah menerangkan tadi iaitu mengenai generasi. Baiklah, generasi Z merupakan golongan yang dilahirkan dalam tahun 1958 hingga 2009 dan dikenali sebagai generasi teknologi, manakala generasi Y pula generasi yang dilahirkan di pertengahan tahun 1970-an hingga 2000-an. Generasi ini dikenali sebagai generasi milenial. Okey, di sini dapat saya simpulkan bahawa generasi Z ni mampu memimpin dan menerajui negara pada suatu ketika nanti walaupun mereka lebih berorientasikan teknologi. Oleh hal yang demikian, jika dibandingkan dengan generasi Y yang kini sedang menerajui kepemimpinan, mesti bersedia berkongsi pengalaman, pemikiran dan juga kepakaran mereka dengan generasi muda. Bagi generasi Z untuk memperoleh kemajuan, mereka harus menjadi pendengar yang baik dan proaktif menimba ilmu dari pengalaman orang lain. Mereka juga mampu mengolah situasi zaman dengan pendekatan dan cara yang bersesuaian. Okey, walaupun mempunyai nilai pandangan dan perspektif yang berbeza antara dua generasi ini, keadaan atau situasi ini boleh diatasi sekiranya komunikasi daripada dua generasi dapat diuruskan dengan baik. Lebih-lebih lagi, generasi tua amat mementingkan tradisi lama berbanding dengan generasi muda yang lebih kepada perkara yang moden dan mereka juga tidak terikat dengan tradisi dan adat resam yang diwujudkan kian lama lagi. Okey, usaha-usaha bagi merapatkan jurang antara generasi ini harus dilakukan kerana kekurangan komunikasi boleh mengakibatkan jurang antara kedua-dua generasi tersebut. Oleh itu, saya ingin tekankan bahawa komunikasi yang sejajar dan semesra ni iaitu seperti bersemuka perlu dipupuk sepanjang masa oleh mereka
generasi Z dan generasi Y ni perlu saling hormat menghormati, dan generasi Y ni harus bertolak ansur dengan tingkah laku generasi muda pada zaman kini. Okey, baiklah, itu saja daripada saya. Berbalik kepada moderator kita. Terima kasih Saudari Dipa. Nampaknya masa amat mencemburi kita. Jadi sebelum kita menamatkan sesi webinar kita pada hari ini, eloklah kita membuka sesi Q&A kita. Soalan pertama saya ajukan kepada Saudari Dipa. Pada pandangan saudari, apakah perubahan tingkah laku bagi generasi Z pada masa sekarang? Silakan Saudari Dipa. Okey, terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh moderator kita. Okey, pada pandangan saya, melangkaui tahun 2020 ni, kemungkinan besar terdapat perubahan drastik dalam budaya kerja, etika dan nilai-nilai yang akan ditetapkan oleh generasi Z. Okey, mereka menggunakan World Wide Web iaitu WWW untuk berkomunikasi dan saling berhubungan. Apabila generasi ini bekerja kelak, kebanyakan mereka berkemungkinan tidak akan kelihatan berkomunikasi bersama-sama rakan pejabat ataupun majikan. Tetapi mereka lebih senang berhubung melalui kaedah maya. Mereka juga mempunyai pendapat dan prinsip yang jelas, tetapi kurang senang menerima sesuatu cadangan atau idea tanpa alasan atau fakta yang konkret. Okey. Perubahan tingkah laku generasi Y ke generasi Z ni begitu ketara. So bagi generasi Y ni, fokus mereka adalah kepada pembelajaran secara formal, manakala generasi Z ni mereka lebih cenderung kepada pembelajaran secara maya saja. So baiklah, sekian saja daripada saya. Saya serahkan kembali sesi ini kepada moderator kita. Terima kasih Saudari Dipa atas jawapan anda. Soalan yang kedua ialah saya ajukan kepada Saudari Nur Afika. Pada pendapat saudari, bagaimana pula tentang aktiviti atau permainan yang dilakukan melibatkan aplikasi yang dimuat turun ke dalam telefon bimbit? Okey, ya. Saya saudari moderator. Okey, pendapat saya, pada zaman segalanya menggunakan peralatan digital seperti gadget, tablet, telefon bimbit, komputer riba dan sebagainya, tidak dinafikan penggunaan tersebut memang tidak akan mustahil lah untuk generasi muda kini untuk tinggalkan sebentar telefon bimbit ataupun gadget itu, kerana peralatan tersebut sudah dianggap seperti nyawa kedua bagi kita semua. Tidak kira lah generasi muda, tetapi termasuk juga golongan orang tua sudah dianggap seperti nyawa kedua kan. Okey, tidak dinafikan juga akan berlakulah macam pertembungan antara permainan yang boleh dilihat depan mata dan juga permainan di dalam telefon bimbit. Dan sekiranya penggunaan permainan tersebut boleh dilakukan dalam kalangan ahli keluarga kerana ia melibatkan kuantiti ahli keluarga yang sedikit. Manakala sekiranya penggunaan aktiviti seperti itu dilakukan dalam skala besar seperti program perkhemahan ataupun seminar, boleh juga dilakukan. Tetapi perlu dipastikan sebelum, semasa dan selepas aktiviti tersebut tidak berlaku kehilangan sebarang gadget. Kerana boleh kita tengok di pasaran, satu peralatan gadget tersebut boleh mencapai ribuan ringgit. Dan sudah tentunya jika kejadian seperti itu berlaku boleh menyebabkan kerugian yang besar. Dan tidak dinafikan juga, saya tidak katakan penggunaan gadget ini dalam permainan bersama ahli keluarga tidak dibenarkan. Boleh juga dibenarkan, tetapi ia tidak mendatangkan nilai klasik dan nostalgia kepada generasi tua dan generasi muda, kerana peraturan permainan tersebut sendiri untuk melupakan sebentar aktiviti memegang dan bermain telefon bimbit tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nur Afika.
Soalan yang ketiga saya ajukan kepada Saudari Marlene. Pada pendapat saudari, adakah jurang di antara generasi muda dan generasi tua akan menyebabkan perbezaan dari segi kualiti pekerjaan dalam masyarakat pada masa akan datang? Silakan Saudari Marlene. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator di atas soalan yang ditujukan sebentar tadi. Okey, bagi pendapat saya, perbezaan dari segi kualiti pekerjaan akibat daripada jurang generasi ini sememangnya akan berlaku dalam kalangan generasi muda dengan generasi tua. Tidak dinafikan bahawa golongan muda lebih terdedah dan fasih dengan teknologi berbanding dengan golongan tua. Hal ini kerana golongan muda lebih terdedah kepada teknologi maklumat sejak mereka lahir lagi berbanding dengan golongan tua. Teknologi sewaktu kelahiran golongan muda sudah berkembang dengan pesat dan lebih membangun berbanding dengan sewaktu kelahiran generasi tua. Mereka masih belum terdedah kepada teknologi. Oleh hal yang demikian, golongan muda lebih mahir dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang sangat berguna terutamanya dalam pekerjaan mereka. Sebagai contoh, penggunaan dalam aplikasi sebagai seorang golongan muda yang bekerja dalam pekerjaan sebagai seorang guru, penggunaan aplikasi-aplikasi seperti Webex, Zoom, dan juga Google Meet dan sebagainya bukanlah sesuatu yang menjadi sukar bagi mereka. Hal ini memudahkan golongan muda ini dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian pada pelajar-pelajar mereka. Hal ini sangat berguna terutamanya dalam situasi negara kita yang kita boleh lihat sendiri pada masa kini, di mana guru masih belum dibenarkan bersemuka secara face to face dengan pelajar dengan lebih kerap. Generasi tua pula mengalami kesukaran dalam memahami penggunaan aplikasi ini dalam melakukan PDPC kepada pelajar-pelajar mereka. Malah kita boleh lihat sendiri isu yang berlaku di negara Malaysia sendiri, di mana golongan tua sukar untuk mengajar pelajar-pelajar mereka sewaktu musim pandemik COVID-19 ini berlaku. Guru hanya boleh memberikan tugas dan nota pada pelajar-pelajar hanya melalui aplikasi WhatsApp saja ataupun melalui sistem pesanan ringkas. Okey, itu saja daripada saya, di mana hal ini sangatlah penggunaan atau kualiti pekerjaan sememangnya sangat terkesan akibat daripada jurang generasi yang berbeza. Terima kasih. Terima kasih Saudari Marlene di atas buah fikiran anda. Soalan yang terakhir saya ajukan kepada Saudari Cornelia, di mana soalannya begini. Pada pendapat saudari, apakah percanggahan yang ketara dapat dilihat melalui kedua-dua generasi ini, iaitu generasi muda dan generasi tua pada masa sekarang? Silakan Saudari Cornelia. Okay, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Disebabkan masa mencemburui, jadi saya percepatkan perbincangan saya, ulasan saya. So, bila kita membincangkan masalah remaja, golongan muda ni, sememangnya ibu bapa dengan anak selalu dan masih dalam konteks keluarga ya. Remaja selalu dipisahkan oleh sesuatu yang boleh dikatakan jurang generasi lama dengan generasi baru. So perbezaan antara kedua generasi ini tidak mungkin dapat dielakkan kerana fikiran dan perasaan tu di peringkat usia yang berlainan sudah semestinya bercanggah. Walaupun setiap ibu bapa pernah mengalami zaman remaja, zaman muda, namun banyak yang lupa akan fikiran dan perasaan pada masa tu. So sebilangan yang masih ingat pula mungkin takut hendak memberi kebebasan kepada anak-anak remaja mereka kerana sedar betapa mudahnya seseorang tu terjerumus akibat dorongan darah muda tu kan. So dari sudut pandangan remaja pula, golongan muda, ibu bapa seringkali tidak mengerti perasaan, tidak faham perasaan anak-anak yang ingin bebas memilih cara hidup diorang. Remaja menganggap diri sudah dewasa, sudah cukup matang kan. So ibu bapa
memperlakukan anak-anak tu seperti masih muda, masih hijau dalam benda-benda macam ni. So bagi remaja, ibu bapa seolah-olah tidak menyayangi mereka, tidak menghiraukan perasaan mereka dan hanya memarahi serta menguguti mereka untuk menghadkan cara diorang remaja tu sendiri. So ibu bapa pula berasa kecewa, risau dan bingung melihat perangai anak-anak remaja yang berbeza sekali berbanding sewaktu kanak-kanak dahulu. Ibu bapa marah-marah, berleter kerana sayang kan kepada anak-anak. So ini bagi memastikan kesejahteraan mereka. So di mata ibu bapa, anak-anak remaja masih mentah, tidak patut diberikan terlalu banyak kebebasan tu. So bagi ibu bapa, cara hidup yang hendak disebatikan dengan anak-anak tidaklah kuno tetapi berdasarkan nilai-nilai yang wajar zaman berzaman lah mengikut peredaran masa. So penjangkahan ini menimbulkan ketegangan antara dua generasi di samping kerenggangan tu sendiri. So ketenteraman dalam keluarga tu terancam dan kemesraan hampir boleh dikatakan hampir luput. Jika tidak dirapatkan, jurang ni mungkin semakin luas dan membawa kepada penderitaan jiwa kepada kedua-dua pihak ataupun kedua-dua generasi. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator kita. Terima kasih Saudari Cornelia. Saya mewakili para panel menamatkan webinar kita dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tamatlah webinar kita pada hari ini. Sekian, terima kasih kepada semua panel yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Ya.